Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa fi ni'mahu kayfa mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa rzuqna fahma nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya qawiyya matinik fi syarri zalimin. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. So the last session we discussed about what? Ta'alluq, general linkage. Ta'alluq, muka surat apa? 205. Okey. Sekarang kita dah habis dah sifat uluhiyah tu. Daripada wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyam bi nafsi. Okey, wahdaniyah, qudrah, iradah, sama' basar, ilmun hayat, sama' basar, kalam, kaunu qadiran, kaunu muridan, kaunu aliman, sami'an, basiran, hayyan, kaunuhu muta'allim, mutakalliman. Habis dah tu. So bila orang tanya apa fungsi sifat, tu soalan dia. Belajar sifat jauh-jauh dia kata sifat ni apa dia punya peranan, dia punya tugas. Sifat maqama bi ghairihi, menetap pada zat. Tu jawapan dia. Sebab sifat tak boleh duduk sendiri. Sifat dia mesti menumpang pada benda lain, pada zat lain. Dia mudah nak ingat. Apa pasal beli cili? Apa pasal beli cili? Lombok. Nak pedas. Kenapa cili kalau nak pedas? Nampak soalan tu bodoh. Tapi bukan soalan bodoh. Dia memikir. Nak pedas kenapa beli cili? Sebab pedas lah. Itu bukan jawapan. Sebab pedas menumpang pada cili. Sifat tu menumpang pada cili. So fungsi dan peranan sifat adalah berdiri pada zat. Kata sinaf. Selesai. So now timbul isu ta'alluq. Ta'alluq tu apa benda? Tu sebab tu dia kata huwa talabus sifati amran zaidan ala qiyamiha bizat. Sifat tu yang tadi dah duduk menetap pada zat, dia ada satu fungsi tambahan. Tu bukan duduk begitu je. Duduk gitu dah mesti lazim gitu. Dia duduk. Habis dah duduk dia buat apa? Dia ada satu lagi, dia pekerjaan ataupun peranan dia tambahan daripada duduk di situ. Tu the basic idea of ta'alluq. Kita nak pergi situ kan? Kita dah bincang. Jadi next 206. Sifat yang mempunyai ta'alluq ni dalam payah, ta'alluq bermakna bergantung atas sekali, bergantung, berkait dan berhubung. So dalam bahasa orang putih kita panggil general linkage. Sebab apa boleh belajar ni? Supaya faham dan tidak tersesat. Bila dia kata Tuhan tu maha berkuasa, boleh tak dia buat anak untuk dia? Tidak. Kerana sifat kudrah tidak bertakluk kepada perkara yang mustahil. Tidak bertawajuh. It is not intended for bla 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 bla. Tu. Okey. Jadi masuk peranan tugas kejahatan fungsi sifat itu setelah ia sendiri berdiri pada zat. So sifat yang mempunyai ta'alluq dalam 4 bahagian sifat ni, apa sifat yang ada ta'alluq? Bukan semua 20 sifat itu ada ta'alluq. Sifat ta'alluq hanya ada 7, tolak 1 al-hayat, dia hanya ada pada sifat ma'ani. So check back nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan makna. Dalam banyak kategori itu yang ada ta'alluq adalah sifat ma'ani. So sifat ma'ani apa? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 ni aja ada perbahasan ta'alluq. Kecuali hayat. Hayat tak ada ta'alluq. Okay? So sifat ada ta'alluq, tugas hanyalah sifat ma'ani kecuali sifat hayat. Okay. Sifat hayat hidup tidak ada ta'alluq, hanya menjadi syarat atau mengesahkan membolehkan sifat ma'ani yang 6 itu berdiri pada zat Allah Ta'ala. Kerana jika Allah Ta'ala tak hidup dengan sifat hayat, maka tentulah sifat ma'ani tidak boleh berdiri pada zat. Sebab fungsi hidup ni nak bagi yang lain boleh wujud. Itu dalam bahasa kedai kopi. Syarat mengesahkan sifat ma'ani ini berdiri pada zat. Kena hidup lah, benda tu kena ada benda hidup.
Sebab itu dia bukan fungsi ada ta'aluk tambahan sebab dia bagi hidup. Bila dah hidup barulah ada sifat ma'ani. Tu nak senang faham begitu. Kalau dah tak hidup, tak adalah semua tu, tak ada cerita apa lah. Tak wujud, habislah. Alright. Okay, next. Ta'aluk dalam sifat ma'ani, apakah sifat yang mempunyai ta'aluk dalam sifat ma'ani dan yang berta'aluk dengan apa serta bagaimana dengan perincian dan jenisnya? Jawapannya adalah seperti di bawah. So look at the pictures there. Sifat yang mempunyai ta'aluk. Okey, cuba tengok satu-satu tu. Sifat ma'ani, tengok kolom sebelah kiri itu. Sifat ma'ani adalah kudrah, maksud dia berkuasa. Berta'aluk dengan apa, berkaitan dengan apa, disasarkan kepada apa, segala yang mungkinat, yakni makhluk sahaja, tidak kepada yang wajib dan mustahil. Okey. So habis dah saya bagi tahu, jangan ingat ni bukan kelas fiqh, ni kelas akidah. So bila sebut wajib artinya pasti ada, mustahil pasti tiada, dan mungkin itu boleh ada dan boleh tiada. Itu kena ingat selalu. So sifat kudrah selain dia duduk pada zat Allah itu, apakah amrun zaid dan wazifah, peranan dan tugas tambahan dia ialah okey. Sebelum tu nak kena tahu kudrah ni apa. Periksa balik pada muka pengajian yang lalu. Kudrah ni dia buat apa? Allah lah untuk pembelajaran. Sifat kudrah ni dia buat apa? Mengadakan atau meniadakan, itu dia. Al-ijad awil i'dam. Habis. Allahu Akbar. Okey. Bila sebut kudrah, dia buat apa? Kuasa. Kuasa apa? Dia mengadakan ataupun dia meniadakan. Dia boleh buat orang kaya, dia boleh buat orang miskin, dia boleh buat orang bodoh, dia boleh buat orang kaya, orang pandai, dia boleh buat orang gemuk, dia boleh buat orang kurus dan sebagainya. Saya tak gemuk, maknanya Allah meniadakan kegemukan. Saya kurus, maknanya Allah mengadakan kekurusan itu. Sudah kena faham gitu. Tetapi apabila kita bincang, dia boleh buat apa saja. Allah ala kulli syai'in qadir. Okay. Allah boleh buat apa saja. Maka kadang-kadang akan terdetik, kalau dia boleh buat apa saja, berarti dia boleh buat anak untuk dia. Berarti dia boleh buat apa lagi? Dia boleh buat macam-macam untuk dia. Dia boleh buat bapa, dia boleh buat datuk dan seumpamanya. Isu akan timbul begitu. Jawapannya tak tepat atau tak betul langsung. Sebab apa? Apa Umay cerita ni? Kerana dia tak berkait soal ada dan tiada. Kudrah ini tidak berkait kepada perkara yang mustahil ataupun wajib. Sebab itu dia kata sini, like at the second column there, segala yang mungkinat, benda makhluk sahaja, tidak kepada yang wajib dan tidak kepada yang mustahil. Okey. Tengok nota kaki bawah. 314 tu, apakah mungkinat? Allah level dia wajib ke mungkin? Taraf dia wajib, pasti ada. Manusia level dia apa? Wajib ada? Tak. Mungkinat. Bila mungkinat, dia boleh ada dan dia boleh tiada. So dari tiada, anda sekarang ada, dia telah mengadakannya, dan suatu masa nanti dia akan meniadakan anda. So anda akan tak ada. Sebab kita level mungkinat, kita bukan level wajibul wujud. Yang wajibul wujud, yang pasti ada tu hanya Allah. Kita tak pasti. Every second berdetik, every time berdetik, itu kita tak pasti bila. Cuma adalah hadis mengatakan, mengeratkan silaturahim, bersedekah, beramal kebajikan, berkhidmat kepada orang tua, menolong parent, ibu bapa, itu semua menjadi asbab-asbab panjang umur. Bersedekah boleh menghilangkan penyakit, okey, dan seumpamanya. Right. So bila perkara mungkinat sahaja, seperti Allah berkuasa menjadikan manusia, malaikat, tumbuh-tumbuhan, bukit dan lain-lain, itu level dia mungkinat. Sebab apa dia mungkinat? Senang saja. Sebab yang wajib ni hanya Allah. Yang pasti ada hanyalah Allah. Yang lain dari Allah tak wajib wujud. Dan anda telah tahu bahawa maksud bahawa selain daripada zat Allah itu namanya alam, makhluk, kaun dan seumpamanya. Hadis ada 7 istilah bagi makhluk. Itu cara nak memikirnya.
Okey. So kudrah iradat ini Allah mengadakan ataupun meniadakan hanya perkara-perkara makhluk. Yang ini mungkinat. Okey. Tidak kepada yang wajib. Tengok nota kaki 315 muka surat 28 tu saya lah sikit. Contohnya dengan sifat kudrahnya, Allah tidak menjadikan atau menciptakan Allah sendiri. Okey. I have to be slow and steady. Sifat kudrah, Allah tidak menjadikan atau menciptakan Allah sendiri. Faham tak? Nanti orang kata siapa buat Allah. Soalan tu tak betul. Allah buat Allah pun tak betul. Kenapa? Allah, siapakah yang menjadikan Allah? Tidak ada siapa yang menjadikan. Kalau begitu Allah menjadikan Allah. Timbul Allah satu menjadikan Allah dua. Allah menjadikan dirinya sendiri. Tak betul. Okey, Allah. Sifat kudrah itu mengadakan atau meniadakan. Dia nak buat dirinya. Dirinya itu wajib, mustahil atau mungkinat. Atau mungkin kewujudan dia tu. Wajib. Maka kudrah, nothing to do, tak ada kaitan dengan perkara yang wajib tu tadi. Sebab Allah tu sedia ada. So tak ada persoalan Allah menjadikan dirinya sendiri. Tidak, kerana dirinya itu wajibul wujud, wajib kewujudannya, pasti kewujudannya. Dan kudrah tidak disasarkan, it's not linked with necessities, sesuatu perkara yang wajib. Tu begitu. Next 315 316. Itu ta'alluq juga tidak sifat kudrah tidak berta'alluq kepada mustahil. Contohnya dengan sifat kudrahnya Allah tidak menjadikan atau menciptakan anak atau isteri Tuhan. Why? Sebab isteri bagi Allah mustahil, anak bagi Allah mustahil, bapa saudara bagi Allah mustahil, adik-beradik bagi Allah mustahil. Semua benda mustahil itu kudrah tidak disasarkan, tidak bertawajuh, tidak interrelated and not intended, tidak dimaksudkan ke situ. Sebab itu bila orang tanya kalau dia berkuasa boleh atau tidak bahawa Allah menjadikan anak, boleh tak Allah suka-suka dia kan berkuasa, boleh tak dia jadikan anak untuk dia? Jawapan dia tidak. Tidak bertawajuh. Kudrah tidak, dalam bahasa akidahnya, kudrah tidak berta'alluq kepada mustahil. Kerana semua yang kita sebutkan itu mustahil berdasarkan qul huwallahu ahad sampai akhir hayat. Okey, tu. Jadi bila dah faham kudrah, fungsi dia, peranan dia apa, peranan tu ke mana dia punya sasaran, tu masuk ta'alluq. Jadi bila belajar ta'alluq tu dia ada sifat, okey, dia ada peranan dia, tugas dia, dia ada objek sasaran dia apa, muta'alaq, dan jenis dia apa. Okey, jenis dia jenis dia apa. Okey. Saya balik 207, saya lap balik. Itu maksud saya, ta'alluq dengan segala perkara yang mungkinat makhluk sahaja, tidak kepada yang wajib dan mustahil. Perang di Palestin tu, itu wajib, mustahil, mungkin. Perang di Palestin mungkin. Jadi perang jadilah. Bila mungkin, dia ada dua possibilities. Dia boleh ada dan dia boleh tiada. Allah boleh meniadakannya. Okay. Sebab tu orang selalu tanya, kenapa Allah tak bagi menang ni, teruk budak dah kena bom, baby seorang tua kena bom, Allah tak bagi menang ke? Itu rahsia-rahsia Allah yang kita tak tahu. Semuanya ujian untuk kita. Kita ni cuma apa? Tengok melopong gitu. Ujian pada kita lah. Nabi kata kalau seorang kita ni dengan saudara seagama seperti satu bangunan ataupun satu jasad, satu point body kita sakit, yang lain rasa sakit, begitu kan disebut. Tapi apakan daya, kita hanya mampu berdoa dan juga dari segi kewangan. Okey. Jadi saya tak katalah mungkin Allah saya tidak menyamakan Tuhan Allah dengan makhluk. Tapi di pihak kita hikmah dia, apa yang kita buat? Apa yang kita buat?
Apa yang kita buat? Sembahyang hajat pun cabut. Right? Right. Okay. So itu maksud dia mungkin dia boleh buat apa saja, dia boleh buat banjir, dia boleh buat tak banjir dan sebagainya. Sebab itu orang faham macam ni, dia tak boleh koki, dia tak boleh nak ego dan sebagainya. Bagi dia pandai, dia tak boleh ego. Tiba-tiba jadi bebal pula. Waliyahzubillah min zalik. Seorang yang kuat memory, dia tak boleh ego, dia boleh jadi bila masa Allah, dia possible, benda tu possible. Okey. Tiba-tiba tak ingat. Waliyahzubillah. Oh, sehat tak pernah pergi masjid tu, tak pernah pergi surau. Alah, sembahyang tu kan boleh kat mana, memang sembahyang tepi parit boleh. Isu dia semua orang nak berfikir macam tu, siapa nak datang surau? Saya tahu boleh jamaah dengan wife, dengan husband di rumah, betul lah. Maka dalam fiqh tu ada isu-isu demikian. Untuk semua buat begitu, akhirnya kosong. Meskipun dalam mazhab Syafi'i solat jamaah itu sunat muakkad. Okey, fardu kifayah, sorry. Kalau ikut Rafi'i, Imam Rafi'i sunat muakkad. Okey. So habis tu, ingat tu, konsep kudrah bertakluk kepada apa? Mumkinat. Nothing to do with wajibat, nothing to do with mustahilat. Tu dah faham. Okey. Okey, saya bagi contoh bodoh lah, contoh senang itu. Boleh tak Allah buat telinga untuk dia? Boleh tak Allah buat telinga untuk dia? Tak boleh. Kenapa? Sebab Allah tak sama dengan apapun. Menciptakan telinga untuk zat ni itu sesuatu yang mustahil. Dan kudrah tidak disasarkan, tak ada kena-mengena dengan perkara yang mustahil. Itu cara jawab dia. Dia belajar teologi, belajar sebab 20 ni cara fikir tu nak kena betul-betul lah. Okay, right. Okey, perincian Allah Ta'ala berkuasa mengadakan ijad atau tidak mengadakan makhluk i'dam sesuai dengan kehendak dia. Bila Allah nak buat atau tak buat, itu sesuai, mesti ngam dan matching dengan kehendak dia yang azali. Kudrah juga. Kudrah itu ada Salahul Qadim dan Tajizil Hadis. Pelaksanaannya itu di waktu yang baru. Elaborate nanti. Bila dia nak adakan kita, itu sesuai dengan kehendak dia. Hari ini kita jadi orang kaya, memang dia nak macam tu. Sebab tu kena syukur. Tapi kekayaan tu dia mungkinat, bukannya wajib. Sebab tu kalau dia bila kata you become bankrupt, okey, tak lepas-lepas lagi, pendaftar ke bankruptan and so on, bankrupt lah. Sebab tu orang belajar macam ni, dia akan relax, dia akan tenang dan dia akan bersyukur. Kena faham tu. Wah, dan orang yang sakit juga positif. Kalau Allah boleh buat sakit, maka dia boleh menyembuhkan. Sebab sakit level dia bukan wajib, level dia cuma mungkinat. Boleh sakit dan sembuh. Ada orang kanser sembuh. Okey, tapi tak bolehlah berpeluk tubuh ataupun goyang kaki dan sebagainya. Dah adalah pula cerita lain, sabab musabab macam mana ya. Alright. Jadi kalau dia nak buat kita kaya, sesuai dengan kehendak dia. Dia nak buat kita miskin, sesuai dengan kehendak dia. Tapi jangan terperangkap dengan fahaman ni, kerana manusia punya satu konsep namanya usaha, pilihan. Ikhtiar ni, ikhtiar dalam bahasa Melayu usaha. Awak sakit, saya tak pergi klinik, tak ikhtiar ke? Dalam bahasa Arab, ikhtiar ni pilihan. Al-kasbu wal-ikhtiar. So dia ada sedikit confusion, ada sedikit kekeliruan. Manusia punya usaha dan pilihan. Pilihan untuk mencuri ataupun tidak. Kalau awak tidak mencuri, so tak ada dosa. Kalau awak mencuri, jadi tak? Boleh je? Siapa yang menjadikan keburukan itu? Allah. Tapi adabnya kita tak boleh kata begitu. Ketika saya mencuri jewelry apa, saya mencuri barang kemas dalam satu pameran contoh, dan saya berjaya mencuri, kejayaan kecurian tu kehendak Allah.
Tapi saya tak boleh kata. Tengok, kalau Allah tak izinkan, mesti aku gagal. Berarti Allah di pihak aku. Salah tu. Awak buatlah apa pun, aku boleh laksanakan dan materialize. Saya boleh jadikan berjaya jadi, dan atau saya boleh gagalkan. Sebab itu dia integrated dengan fiqh. Tapi tindakan kita tu, kalau kau buat jahat dan memang Allah jadikan betul berjaya kejahatan itu, tapi kau dapat dosa. Sebab tu timbul wajib haram. Sebab tu agama perlu harmonize. Agama perlu dilihat dari segi dia dia kena synchronize, dia kena sama begitu. Dia tak boleh seketul tu, tak jadi. Dia sistem yang ulama buat tu dah cantik. Tak boleh ikut Quran sunnah fiqh tolak ke tepi, tak jadi. Tu faham gitu. Jadi maknanya memang Allah akan, dia boleh jadikan berjaya rompakan, berjaya pembunuhan juga berjaya. Memang secara teknikal kita yang bunuh orang tu. Tapi kalau dengan izin Allah tak mati, tak mati. So saya bagi contoh, sebab ramai yang confuse. Ya ke kalau jahat Allah yang buat? Ya. Awak mencuri kelapa sawit, anda buat rompakan, berjaya tu dengan sesiapa yang berjaya? Kalau anda menisbahkan bahawa akulah sebenarnya kejayaan itu, akulah yang jadikan, habis. Berarti anda punya kuasa, Allah juga punya kuasa. Sekarang dah ada dua kuasa, anda baru menduakan Allah. Tu cara fikir dia begitu. Tapi sebab nisbah kita tak katalah Allah ni buat jahat, tidaklah. Kita sebagai adabnya, tapi realitinya begitu. Memang Allah boleh jadikan berjaya, tapi dia suruh tak? Dia tak suruh. Dia reda tak? Dia tak reda. Tapi kalau kau buat, okey, aku boleh jadikan. Tu cara itu gitu. Okey. Jadi tak boleh berhujah, sebab kita punya pilihan dan juga usaha. Pilihan itu memerlukan ilmu pengetahuan. Sebab itu kita belajar fiqh, mana satu wajib, haram, makruh, harus dan juga sunat. Untuk kita membuat pilihan dalam tindak tanduk. Dia tak boleh dah Allah nak, itu nanti jadi jabariyah. Manusia tidak punya usaha dan manusia tidak punya pilihan. Manusia seperti boneka yang hanya seperti kapas yang ditiup angin ke kanan ke kiri, hanya mengikut apa yang Allah telah tentukan. Tak boleh. Itu maknanya mazhab jabariyah. Itu mazhab jabariyah. Sebab ramai orang yang berfahaman sebegini, ya, kalau tidak belajar. Kalaulah Allah tak izinkan Coldplay, itu konsert, right? Coldplay itu lagi konsert. Maka dalam media sosial ada yang berhujah mengatakan, kalaulah konsert main sejuk ni, Coldplay, okey, cakap Coldplay sensitif pula. Kalaulah konsert ini, lihat terjadi ribuan jamaah yang hadir, ratusan ribu, maybe puluhan ribu yang hadir. Kalau Allah tak nak, takkan dia jadikan. Betul, nampak? Konsert berlaku. Berarti Allah nak. Ya, kehendak Allah. Berarti Allah redha. Itu tak betul. Kerana dalam akidah, nak, redha dan suruh, tiga unsur berbeza. Dia tak macam manusia. Saya nak makan roti canai, saya nak, isi, lihat dalam word nak. Saya nak roti canai, maka saya redalah diri saya diberi makan roti canai. Tapi dalam akidah tidak begitu. Ketika Allah menjadikan, berarti Allah nak, Allah menjadikan kamu berjaya membuat sesuatu, membuat rompakan sebenarnya. Allah tak reda, dan Allah tak suruh pun. Tu cara nak fikirnya begitu. Kalau tak, anda nanti mengatakan, habis pula orang kafir pun mengaku Allah, beriman dengan Allah. Itu orang kafir itu, kenapa dia kaya? Kenapa dia pandai? Orang Melayu bukan main kaya, orang main pandai. Okey. Adakah ini bermaksud Allah juga meredai mereka? Tidak. Kehendak Allah tidak boleh disamakan, tidak sama dengan keredaan dan suruhan. Allah tak suruh dia kafir, Allah tak redha dia kafir, tapi Allah bagi dia kekayaan.
Itu nak kena macam tu. Okey, anda sakit. Anda tahu ubatnya hanya ada di sebuah klinik dan ubat itu terlalu berbau busuk dan juga pahit. Tak ada ubat lain dah. Penyakit anda hanya ada di klinik itu dengan ubat itu. Anda terpaksa ataupun anda pergi juga ke klinik itu sebab anda nak sembuh. Tapi jauh di sudut hati anda redha ataupun tidak menelan ubat busuk dan pahit itu? Tidak. Ini satu contoh yang simple. Nak sebab saya mau sembuh. Sebenarnya dia tidak redha tapi dia nak juga. Jadi soal soal redha dan suruh, tiga konsep berbeza bila berbicara tentang sifat Allah. Itu nak kena faham macam tu, ya. Jadi kalau Allah setujulah, Allah dah jadikan, dah izinkan konsert ini berlaku, maka Allah setujulah, berarti Allah di pihak kita lah. Tak betul. Usahakan konsert, awak nak buat perompakan pun Allah boleh jadikan betul terjadi. So itu buruk dan baik Allah yang jadikan, tetapi awak ada pilihan dan juga usaha sama ada untuk menahan diri atau tidak, and you are accountable with your own efforts and your doings. Tu masuk fiqh. Awak bertanggungjawab dengan tindakan awak, tapi kalau nak baik Allah pun jadikan jadi betul, awak buruk Allah pun jadikan. Jadi satu lagi yang saya katakan tu, contoh orang bunuh diri. Orang bunuh diri ada dua possibility, dua kemungkinan. Satu, dia terjun jambatan tapi tak mati. Terjun duduk atas lori, duduk atas tongkang kerang, tak mati. Terjun mati. So ada dua situasi. Dia dah nak bunuh diri, okey, haram. Kalau dia hidup, gagal bunuh diri itu, Allah juga yang hidupkan dia. Baik kan? Positif lah, hidup lagi maknanya. Kalau dia mati negatif, haram, pun Allah juga yang mengakibatkan kematian, yang menyebabkan sebenarnya, yang menjadikan kematian itu. Maka baik dan buruk itu adalah dari Allah SWT. Tapi Allah tak suruh, tu dah kena clear tu. Dan Allah tak redha. Tapi kalau ekor buat, boleh jadi. Contoh tukang sihir, betul? Tak elok. Dan kalau dia buat jadi tak? Kalau Allah izinkan jadi. Wa ma hum bidarrina min ahadin illa biiznillah. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Tidak ada satu boleh memberi kemudaratan kecuali dengan izin Allah. Tu nak faham konsep tu, ya, supaya tak jadi jabariyah dan seumpamanya. Okey. Jadi tu nak kata bahawa Allah nak adakan sesuatu dan meniadakan sesuatu itu berdasarkan the matching hendak dia. Ketika sedia adanya Allah, azali, bukan waktu baru ni, waktu ketika makhluk pertama diciptakan. Dalam azali lah, pada azali sedia adanya. Itu bukan ruang waktu, azali. Ketika azali sedialah qadim. Tak tahulah berapa ribu tahun pun. Ya. So dia dah memang nak awak macam ni dan dia jadikan tu macam ni. Ini lama punya cerita. Itu akan berkait dengan qada boleh tak berubah. Rujuk syarah-syarah Mishkatul Masabih, maka timbul qada mubram. Kita akan bincang ada qada mubram dan qada mu'allaq. Boleh berubah dengan berdoa, la yurdul qada illa berdoa, sedekah dan seumpamanya. Okey. So semua perkara yang mungkin itu dia boleh terbalik. Boleh jadi dan boleh tak ada. Boleh bersambung dan boleh putus. Boleh sakit dan boleh sihat dan seumpamanya. Sebab dia possible. Dia bukan wajib. Okey. Kena banyak doa lah. Kita banyak doa dan sebagainya. Okey. Jenis ta'aluk ta'thiri, memberi bekas dan kesan. So bila bincang pasal ta'aluk, dia mesti ada sifat, tugas dia, sasaran ataupun objek ataupun muta'allaq, dan kemudian jenis peranan tu apa. So kudrah, sifat dia, tugas dia adalah berkuasa, okey, ada mengadakan atau tidak mengadakan. Objek sasaran dia perkara mumkinat, dan jenis dia adalah ta'thiri, memberi kesan.
So bila kudrah artinya jenis ta'aluk dia adalah memberi efek. Efek apa? Now here you are, now you don't. Ada dan tak ada. Tu. Jadi bila fikir macam ni, kita tahulah Allah boleh adakan dan boleh tak adakan. Okey. Ada orang yang accident tapi selamat. Tentetel dia punya, orang kata dah jempalik apa. Tentetel lah. Wis kualik dia punya roda-roda tempat-tempat kat atas. Selamat, calar sikit je. Tak berserik langgar divider. Alhamdulillah selamat. Selamat. Okay, ada yang sebab langgar anjing, patah kaki, patah riuk. So benda tu kita nak faham dia macam tu. Alright. Okay. Boleh faham ta'aluk? Okay. Teruskan muka surat 208. Kenapa kudrah dan iradah tidak bertakluk kepada yang wajib dan mustahil? Okey, bila kudrah iradah sama cerita, dia hanya bertawajuh, dia bertakluk kepada benda mumkinat dan dia tidak bertakluk kepada perkara wajib ataupun yang mustahil. So dia pair. Dia macam ni sebenarnya. Hidup, mengetahui, nak buat. Dia 4 serangkai tu baru jadi kita. So Allah pasti hidup, ilmun, tahu. Dia tahu dah semua ni daripada azali. Tahu, kemudian Allah nak, kemudian Allah buat atau tak buat. Dia nak awak tak ada, dia tak buat lah. Dia nak awak ada, dia buat. Cara 4 ni. Sekudrah dan iradah sama cerita. Maksudnya dia tidak bertakluk kepada perkara wajib dan mustahil. Boleh tak kalau Allah nak jadikan Malaysia ni tak banjir? Bolehlah, sebab banjir isu possible. Banjir hanyalah status dia mumkinat, bukan wajib banjir. Nyatanya tak banjir pun, dulu banjir. Bila dia boleh berubah begitu, boleh ada dan tak ada, level dia mumkinat. Alright. Jadi boleh tak Allah nak buat anak untuk dia? Bila sebut nak tu iradah lah. Iradah tu maknanya nak, desirous. Dia nak. Boleh tak Allah nak buat anak untuk dia? Tidak bertawajuh. Iradah, fungsi tambahannya tidak disasarkan kepada benda mustahil. Apa benda yang mustahil? Anak bagi Allah kan mustahil. So tak ada cerita tu. Okay, kudrah. Bila tak ada cerita tu, maka kudrah pun ikutlah, tak adalah cerita tu. Mana mungkin kehendak dan juga tindakan berlawanan? Tidak. Kalau nak tidur, ya pasti tidur. Mana ada orang nak tidur tapi medang? Ya tidak. Kalau nak sembahyang, ya pasti sembahyang. Mana ada orang nak sembahyang tetapi tidur? Itu maknanya tidur, bukan nak sembahyang. Nantilah insya pukul 5 pagi. Itu bukan nak sembahyang, itu nak tidur. Itu pukul 10 dan sebagainya. Okay. Now, kenapa kudrah dan iradah tidak bertakluk kepada yang wajib dan mustahil? Okay. Jika bertakluk dengan perkara yang wajib, contoh wajib apa? Allah ni wajib ada tak? Ya, Allah wajib ada. Berarti Allah itu pasti ada. Jadi kalaulah dia bertakluk kepada yang wajib, akan terjadi tahsil al-hasil, become obsolete, become redundant. Tahsilul hasil, mengadakan apa yang sudah ada. Kewujudan Allah wajib. Kemudian awak kata, boleh tak Allah nak buat? Adakah Allah menciptakan dirinya sendiri? Itu isu tadi itu. Jawabannya tidak. Kerana kudrah tidak bertakluk kepada benda yang wajib. Kewujudan Allah tu dah wajib. Kemudian awak kata, boleh tak Allah jadikan dirinya? Kudrah tidak bertawajuh kepada benda yang wajib. Kewujudan keadanya Allah tu status dia wajib. Anda bertanya, adakah Allah boleh membuat benda yang wajib? Benda yang dah pasti ada, boleh tak dia buat?
maka tidak bertawajuh. No, it's not relevant. Itu cara dia. Tidak bertawajuh kepada wajib. Sebab Allah ada itu status. Dia wajib, hukum dia wajib. Wajib pasti ada, bukan wajib fiqh. Wajib fiqh tinggal dosa itu bukan cerita tu. Okey. Contoh mengadakan Allah Ta'ala yang sudah ada. Jika demikian, Allah Ta'ala akan bertukar menjadi harus ataupun makhluk. Kalau kita katakan Allah buat bertakluk kudrah kepada perkara yang wajib, berarti dia boleh, Allah menciptakan dirinya. Sedangkan kewujudan dirinya itu sudah pasti dan wajib. Dan kudrah tidak disasarkan kepada perkara yang wajib. Kalau anda mengatakan Allah menciptakan zatnya, berarti zatnya menjadi makhluk, menjadi objek ciptaan. Dari tiada kepada ada, lalu Allah yang diciptakan itu tadi levelnya sudah harus al-wujud, mungkinul wujud, bukan wajibul wujud. Allah ciptakan diri sendiri. So who's become the object? Siapa yang menjadi sasaran, menjadi yang kena buat, menjadi objek, dan siapa? Maka dia akan menjadi makhluk, dan apabila menjadi makhluk, hukum dia Allah ketika itu bukan wajibul wujud tetapi mungkinul wujud. Sebab itu tak betul. Okay, ya? Jadi kesimpulan ia mustahil. Tengok yang kedua. Kenapa kudrah dan iradat tidak bertakluk kepada yang mustahil? Kesan mustahil akan menjadi harus. Contoh, mengadakan anak bagi Allah Ta'ala yang memang mustahil. Jika diadakan juga, anak Allah Ta'ala bertukar menjadi jaiz. Kenapa pula? Dah tak jadi wajibul wujud lah. Kalau Allah buat anak ni dah jadi hukum dia harus, bukan wajib, jadi harus. Kenapa harus? Tak faham. Dari tiada kepada ada adalah baru. Semua perkara baru, makhluk mungkinat, status dia adalah harus. Boleh nampak? Tu dia. Allah buat anak. Dulu tak ada, kemudian dia buat. So ini jadi baru. Maka dia jadi mahal. Anak ni dah bukan wajibul wujud lagi dah. Anak ni dah jadi mungkinul wujud. Dah jadi harus. Mana boleh. Mustahil lah. Jadi anak Allah Ta'ala itu jadi harus. Kalau anaknya baru, dia dah jadi merepek lah. Nak kata Allah tu mak ke bapa, dia akan jadi merepek. Tak boleh di situ. Lam yalid wa lam yulad tu tadi. Maka anda akan berkata, jika Allah tidak menjadikan dirinya sendiri, maka fikiran nakal akan muncul. Habis itu siapa buat Allah? Okey. Sampai itu saja, berhenti. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Amantu billahi wa rasulih. Tak usah layan. Dalam hidup ni bukan semua perkara kena layan. Stres. Biarlah orang cakap apa pun, janji aku happy. Bukan semua WhatsApp nak kena baca. Tengok pakcik-pakcik yang tak ada WhatsApp, tenang aja muka dia. Betul? Awak berkerut semacam, semua nak dibaca ni. Tak payahlah baca lah, buang masa lah. Bacalah ada meeting pukul berapa. Okay. Kenduri rumah dia malam ni menu apa, bolehlah baca itu. Semua nak baca Telegram, join itu. Udahnya awak tak bergerak, masjid pun tak begitu ya. Dia basic tu dia terlupa, dan yang bunga-bunga aksesori ni dia layan. Okey, hari-hari hantar tu, satu hari satu hadis, ayat-ayat Quran. Tak pernah nampak kat masjid. Sampai. Okey. Atas alasan berdakwah. Awak dakwahkan diri awak dulu. Right. Okey, boleh faham? Jadi naik yang kedua bawah tu, kudrah tidak tawajuh, is not linked to. Serono kaitan ni plus, is not related. Okey, tidak bertawajuh kepada perkara wajib dan mustahil. Ini istilah teologi, istilah dalam sifat 20. Kudrah tidak disasarkan kepada. Kudrah tak do kono mengono. Kudrah tidak dikaitkan. So dalam bahasa akidah sifat 20 ni, kudrah tidak tawajuh.
kepada perkara yang wajib dan juga mustahil. Dalam teks lain, ia bukan tugas kudrah. Sebagai contoh, ketika gajah tak boleh memanjat pokok. Gajah boleh panjat pokok. Gajah ada di balik batu. Batunya hilang, gajahnya datang. Anda tak pernah dengar tu? Anda orang baik. Ketika gajah tidak boleh memanjat pokok, tidak boleh kata gajah tu lemah. Tetapi gajah tidak tawajuh. Bila Allah tak buat anak, bukan berarti Allah ni kekurangan. Ya, kuasa Allah ni ada defect lah, kuasa Allah ni ada cacat celah, dia tak power lah, dia tak boleh buat anak. Bukan begitu, tetapi tidak tawajuh. Contoh mudah ini, gajah boleh panjat pokok, tak boleh. Tapi bukan bererti gajah tu bodoh ataupun gajah tu lemah. Sebab gajah tidak bertawajuh kepada memanjat pokok, sebab tu bukan peranan dia. Tu nak faham begitu. Okey? Kapak tajam tak kapak? Tajam. Adakah orang cukur janggut dengan kapak? Tak ada. Kerana kapak tidak difungsikan untuk mencukur janggut. Tapi tidak bermakna dia itu tidak tajam. Penimbang tepung, nama pun dah timbang, mestilah ada dia punya skeli, ada berapa kuantiti tunjuk digital dan sebagainya. Penimbang tepung tidak digunakan untuk menimbang kelapa sawit. Ya tak? Kenapa? Soalan mudah je. Kalau saya jadi buat soalan akidah, senang je. Kenapa timbang tepung tidak digunakan untuk menimbang kelapa sawit? Gimana orang akan cakap saya gila lah itu? Jawapan dia senang. Penimbang tepung tidak bertakluk kepada kelapa sawit. Bukan berarti dia tidak boleh menimbang, dia boleh menimbang, tetapi dia tak timbang kelapa sawit, dia timbang tepung. Sebab tu dia kata gini, tugas atau peranan gajah menolak atau mengheret pokok. Sama juga dengan penimbang tepung. Walaupun tugasnya menimbang, ia hanya boleh menimbang tepung, gula dan yang seumpamanya. Ia tak bolehlah menimbang lori. Okey, kerana ia tidak tawajuh atau bertakluk dengan perkara itu. So, the last example. Contoh lain ialah kapak, walaupun tugasnya boleh memotong atau membelah kayu, ia tidak boleh digunakan memotong janggut atau rambut kerana ia bukan tugas kapak. Ia bukan. Kapak tidak bertakluk kepada kepala dan rambut. Kudrah tidak bertakluk kepada pewajib dan juga mustahil. Okey, habis dah? Alright, boleh faham? Tak boleh faham pun bawa faham lah. Baik. Ada nak tanya? Tak ada. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi next 2 weeks. InsyaAllah diparingi waras, panjang umur. Right.